UMNO Tim B, sekian lama saya dah cerita. UMNO ni terbahagi kepada dua kumpulan utama, kumpulan Tim A dan Tim B. Dan Tim A adalah minoriti, dia dalam 9 hingga 10 ahli parlimen, dan Tim B adalah majoriti, dia melebihi 25 ahli parlimen. Nah, lepas tu ada Saki Baki, ejen-ejen Anwar. Contohnya Nazri Aziz dan sebagainya. Dan Zahid ni pada asalnya bukannya Tim A, bukannya Tim B. Tapi dia sekarang ni lebih kepada Tim A sebab dia dah masuk gencatan politik dengan Najib sebab terdesak. Okey. So Tim A ni diterajui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Tim B pada asalnya diterajui oleh Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Lah ni Tim B diterajui oleh Tengku Razali Hamzah. Okey. Dan Tengku Razali Hamzah memiliki sokongan majoriti dalam UMNO. Tim B, kalau kau lihat sepanjang dari awal lepas pilihan raya umum ke-14, lepas tu langkah Sheraton, terutamanya lepas langkah Sheraton, kau lihat yang bising, yang tak puas hati, yang buat kenyataan pelbagai tak puas hati ni, tak itu, jawatan ni tak cukup, kedudukan ini tak diberi, semuanya berkisar di sekitar wang kuasa dan kedudukan, hanya melibatkan ahli-ahli parlimen Tim A yang bersuara. Tim B kebanyakannya senyap. Sebab saya dah beritahu dari awal, mungkin awak tak percaya, Tim B ni tunggu masa. Sebab Tim B is majority. Dan Tim B sekarang tidak terima kepimpinan Zahid, Najib dan semua dalam Tim A. Tim A ni geng Najib lah kira. Bom Mokhtar, Tajuddin, semua yang bermasalah dalam Tim A, termasuk Zahid. Dan semua dah akur bahawa UMNO ni seolah-olah tidak ada presiden. Cuba lihat masa Anwar buat dia punya penipuan tu, yang saya dah sahkan penipuan, sebentar lagi saya sentuh. Zahid secara tidak langsung menyokong Anwar dan secara tidak langsung juga mengisytiharkan bahawa dia sebenarnya tidak boleh kawal UMNO. Dia tidak boleh beri satu pendirian yang wajib diikuti oleh semua ahli parlimen. Jadi UMNO dah jadi parti macam pelacur politik lah bawah Zahid. Jadi semua majoriti dah tolak Zahid. Sekarang ni kalau Zahid ada akal, Zahid akan letak jawatan lah. Okay? Dan Najib is no longer relevant. Dan buktinya, dulu kalau orang kata saya reka Tim A, Tim B ni, makin lama makin orang sedar memang ada Tim A, Tim B. Dan tapi masih orang kata, okey, saya setuju ada Tim A, Tim B, tapi Tim A memang ada sokongan majoriti. Lepas langkah Anwar, lepas disahkan bahawa Anwar menipu, ya, kerana Anwar gagal menunjukkan kepada Agong bukti nama-nama ahli parlimen yang menyokongnya, bukti kukuh, dia gagal. Dan semua propaganda yang dimainkan sah penipuan, iaitu kerajaan akan tumbang atau kerajaan Muhyiddin dah tumbang dan akan tumbang pada 13 hari bulan Oktober sebab Anwar akan tunjukkan bukti kukuh bahawa dia memiliki sokongan majoriti. Semuanya terbukti palsu. Tetapi apa yang lebih menarik ialah langkah Anwar secara tidak langsung telah membuktikan apa yang saya katakan selama ini, iaitu Tim A atau gerombolan Najib Zahid ni tidak memiliki sokongan majoriti dalam UMNO sendiri. Jangan cerita luar. Okay? UMNO sendiri tidak memiliki sokongan. Sebab nombor satu, sokongan terhadap Anwar tidak pernah mencecah angka 91. Nombor dua, pada asalnya sokongan dia daripada ahli-ahli parlimen UMNO lebih kurang 11 hingga 12 ahli parlimen. Kemudian beberapa hari sebelum nak berjumpa dengan Agong, dia menyusut teruk. Okay? Dan ini semuanya gerombolan Najib Zahid. Jadi menunjukkan ahli-ahli parlimen yang benar-benar dalam Tim A atau menyokong Najib Zahid ni adalah minoriti gila dalam UMNO. Sekaligus telah menunjukkan bahawa UMNO tidak sepatutnya kekalkan kepimpinan yang ada. Dan jangan lupa ya, Zahid, Najib, mereka tanam semua orang dia dalam MKT. Okay? Jadi Zahid berlagak seperti UMNO tu parti dia. Sebenarnya salah satu daripada sebab utama Anwar gagal adalah Zahid memberi janji palsu kepada Anwar. Dia kata saya boleh bawa Barisan Nasional Seketul bagi Kak Hang. Lepas tu ada surat sokongan daripada Zahid dan Zahid berbuat demikian tanpa berbincang dengan MKT UMNO. Okey. Jadi Zahid kalau dengar benda ni, dan memang dia dengar pun live saya. Dia buat parti tu macam parti milik dia sendiri. Okey.
dan tidak ada kepimpinan langsung di dalam UMNO, ahli-ahli UMNO sudah meluat dan ramai inginkan Zahid letak jawatan dan ramai tidak terima lagi kepimpinan tim A. Mana-mana ada kepimpinan tim A, kat situ ada masalah. Contohnya di Sabah, sebelum kerajaan bila berlaku pilihan raya negeri Sabah, siapa daripada tim A terlibat dalam usaha untuk mencuba menjatuhkan kerajaan pimpinan Shafie Apdal hingga tercetus pilihan raya negeri Sabah hingga memudaratkan satu Malaysia dengan isu COVID? Bong Mokhtar lah. Bong Mokhtar pergi berjumpa adun-adun cuba yakinkan mereka untuk lompat parti. Bong Mokhtar orang siapa? Orang Najib. Dan dapat restu siapa? Sebab Najib dengan Zahid dah masuk gencatan politik, maka dia dapat restu Zahid. Okey. Semuanya tak diterima secara tidak langsung, bukan secara rasmi. Tengku Razali Hamzah is in control of UMNO secara tidak langsung buat masa ni lah. Jadi Zahid buat pilihan lah. Sebab bagi saya UMNO sudah terkubur. Saya dah beritahu UMNO is no longer relevant. Dan kita boleh lihat di Sabah, Bumiputera Muslim sanggup tolak UMNO. Prestasi UMNO yang menyusut secara konsisten dari 2008, menyusut lagi di PRN Sabah daripada 17 kursi jatuh lagi kepada 14, sampai Bumiputera Muslim tingkatkan undi dia untuk DAP. So UMNO is no longer relevant. Satu gelombang kebangkitan sudah bermula. Semangat 1946 UMNO dah lama terkubur. Ini adalah yang ada dalam UMNO ni adalah gerombolan yang kemaruk wang, kuasa dan kedudukan. Dan ini adalah ciri utama, sifat utama, sikap utama pemimpin-pemimpin tim A yang harus berundur segera. Okey, itu satu. So, saya dah sentuh berkenaan dengan tim B dah secara tak langsung take over, dan saya dah sentuh sokongan sebenar Najib dengan Zahid yang secara tidak langsung telah dibuktikan oleh Anwar. Okey. Now, desakan agar Muhyiddin berundur semakin meningkat. Bukan hanya rakyat meluat dengan Muhyiddin. Setiap satu langkah, tak kira betul ke salah ke, dia buat sahaja rakyat rasa bengang. Pergi kat luar, saudara-saudari tak payah nak percaya saya, pergi kat luar, jumpa 10 orang, tanya 10 orang, tengok berapa jawapan kau dapat yang meluat dengan Muhyiddin. Ada yang sampai beritahu saya, banyak jenis jawapan saya dapat. Ada yang sampai beritahu saya, hang letak paku kat dinding, lepas tu hang letak sana satu kertas tulis paku ni calon Perdana Menteri. Aku lebih rela paku tu jadi Perdana Menteri daripada paku yang duk ada sekarang. Sebab memang perangai macam paku besi, pembuli rakyat, menghukum rakyat, memang tidak ada kredibiliti langsung untuk jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri terburuk dalam sejarah negara. Dan pada hemat saya, kalau pendapat saya ya, dia patut digelar bapa perpecahan dan bapa kemusnahan Malaysia. Sebab di bawah pentadbiran Muhyiddin, negara kita menyusut teruk dari banyak segi, politik, ekonomi dan amat tenat. Kalau langkah kecemasan tidak diambil, negara kita akan menjunam, hancur terus, boleh jadi bankrupt. Ya. Jadi apa-apa yang dibuat oleh Muhyiddin, betul ke salah, orang tak boleh terima. Dia buka je mulut dia, meluat. Dia kalau pergi kat kedai makan, ada perutusan dari Muhyiddin. Pernah saya lihat satu meja, yang perutusan terakhir ni, satu meja tu, orang menjerit minta tauke nasi ganda tukar channel. Itulah tahap meluat terhadap Muhyiddin. Sebab dia ke bukan sebab dia, tetapi kepimpinannya ada ya. Muhyiddin dengan kepimpinan UMNO yang duduk dalam kerajaan, kepimpinan PAS, semuanya politik petik dalil, politik putar belik agama, politik menghukum, membuli dan sebagainya. Ini adalah kerajaan yang paling pelik dalam sejarah tanah air, paling terburuk dalam sejarah tanah air, dan ummah masyarakat Melayu Islam dah hilang pedoman. Jadi saya dah rayu kepada Yang di-Pertuan Agong selaku ketua Islam, agama Islam, ambil tindakan. Sebab bukan hanya rakyat jelata secara am yang terseksa, umat Islam sudah hilang pedoman dan sedang diketuai oleh sekumpulan manusia yang bagi saya ada unsur-unsur munafik dia, ada unsur-unsur syirik dia, macam-macam unsur
yang boleh memudaratkan umat. Jadi demi Islam, demi agama, demi bangsa secara am, bangsa Malaysia, termasuk rakyat berbilang bangsa dan kaum, demi negara, Muhyiddin dengan gerombolan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang bersama dia, bersekutu dengan dia ni, perlu dikeluarkan daripada arena politik serta-merta. Negara dah tenat dan segalanya sedang menjurus ke arah itu. Kalau saya ulangi, Muhyiddin, kalau anda betul-betul lah selalu anda suka guna perkataan prihatin, ini prihatin, itu prihatin, jangan jaja nama prihatin. Dulu saya dah tegur, jangan guna nama Abah, sebab apabila anda menggelar diri anda Abah, anda sedang menghina Abah saya. Kau bukan Abah saya, kau tak layak menjadi Abah saya, jauh sekali Abah saya, kau tak layak jadi Abah rakyat Malaysia. Dan apabila anda menggunakan perkataan prihatin, dia langsung tidak mencerminkan kerajaan anda, sebab kerajaan anda bukan kerajaan prihatin. Kerajaan anda kerajaan penghukum, pembuli rakyat, kerajaan penghancur. Jadi bagi saya, Muhyiddin, ini pendapat saya ya, ini hak saya. Jadi jangan guna prihatin. Kalau anda betul-betul prihatin, berundur segera. Ya. Kalau nak cerita kau ya, nak cerita Muhyiddin, bagi saya ada Perdana Menteri, tak ada Perdana Menteri pun tak ada beza lah negara kita. Ya, sebab semuanya jelas mereka menunjukkan kami berkuasa, kamilah darjat tinggi, lebih tinggi dari undang-undang, lebih tinggi dari perlembagaan. Korang rakyat biasa ni, korang macam hamba kita. Kita hamba yang di Pertuan Agong, hamba raja-raja, bukan hamba Muhyiddin, bukan hamba kau. Saya boleh korbankan diri untuk membuktikan perkara ini, Tan Sri. Hormat saya kepada anda bukan gosok, negatif, ya, negatif. Ada hutang lagi, ya. Ramai, terlalu ramai. Jadi saya harap Tan Sri sedar-sedarlah sikit, jangan sampai negara huru-hara disebabkan Tan Sri. Kita tak tahu, sebab perangai Tan Sri ni saya lihat boleh cetuskan kemarahan hingga mungkin saya tak nafikan boleh jadi huru-hara. Jadi tolonglah Tan Sri, beredarlah, for the first time, buat sesuatu untuk rakyat. Selama ni kau bukannya buat untuk rakyat, kau buat untuk diri sendiri, dan kau guna dana negara, dana rakyat untuk mengayakan kuncu-kuncu kau agar kau boleh kekal berkuasa. Jadi tolonglah untuk kali pertama buat sesuatu untuk rakyat, buktikan anda prihatin, berundur.